melakukan kesalahan terhadap kita. Pesanan peka dan prihatin ini dari Sinar Menyinari Hidupmu. Bila kita buat sesuatu kebaikan, kita akan dipuji. Dan jangan sesekali jadikan pujian itu untuk kita meninggi diri. Dan kita akan dikritik apabila melakukan kesilapan. Terimalah kritikan dengan hati yang terbuka. Dan jadikan ianya peringatan supaya kesilapan tidak berulang lagi. Kadang-kadang pujian itu akan memakan diri. Dan kadang-kadang kesilapan itu menjadi asbab untuk kita berjaya. Pesanan peka dan prihatin ini dari saya Aina Abdul untuk Sinar Menyinari Hidupmu. Minggu ini menarik di aplikasi Shock bersama Ansang Hero Negara Tan Sri Dr. Nur Hisham, Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkongsi pengalaman beliau dalam memerangi pandemik COVID-19. Saya hanya jadi simbol untuk dalam mewakili Kementerian Kesihatan. Jadi pada saya ialah pengiktirafan untuk Kementerian Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Masih lagi bersama saya Farah, moderator anda pada hari ini. Untuk sesi ketiga kita pada hari ini adalah sesi bersama penolong dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput barisan-barisan penolong dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sebelum itu bagi saya memperkenalkan barisan penolong-penolong dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Berada di sebelah saya yang berusaha Dr. Nur Hasni Judi, penolong dekan Keusahawanan dan Kreativiti Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Di sebelah beliau saya perkenalkan yang berusaha Dr. Azrina Abdullah Al-Hadi, penyelaras pengajaran dan citra, merangkap menggantikan Dr. Kamarul Barani Kliwon, penolong dekan pengajaran dan citra Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Dan yang segak berbaju merah pada tengah hari ini, saya perkenalkan yang berusaha Dr. Mustazah Mansur, penolong dekan pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Dan yang berada di kiri di hujung sekali, segak bersongkok berkopiah, saya perkenalkan Dr. Khairul Azman Aziz, penolong dekan Kualiti dan Strategi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Jadi saya telah perkenalkan semua penolong-penolong dekan. Mari kita teruskan ke sesi seterusnya, sesi soal jawab. Soalan telah pun diutarakan di medium YouTube. Jadi saya akan bacakan soalan dan saya ajukan kepada penolong dekan yang berkaitan lah. Okey, untuk soalan pertama, saya bacakan soalan kepada Dr. Mustazah terlebih dahulu. Soalannya, adakah wajib untuk pelajar mengikuti kelab dan persatuan di UKM atau FEP? Mungkin ada pencerahan daripada Dr. Mustazah berkenaan tentang soalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, saya adalah penolong dekan untuk hal ehwal pelajar dan alumni. Tentang soalan itu saya terangkan dahululah tentang penglibatan pelajar di dalam persatuan ataupun kurikulum dan aktiviti-aktiviti yang luar daripada akademik. Okey, kalau kita lihat perkara ini sangat penting. Okey, lebih-lebih lagi pada waktu zaman sekarang. Okey, bukan akademik sahaja yang akan dinilai oleh bakal-bakal majikan anda di pasaran nanti. Aktiviti-aktiviti luar daripada akademik juga akan diambil kira. Okey, jadi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan okey telah memikirkan perkara ini sangat dipentingkan dan dititik beratkan. Okey, jadi kami ada apa yang kita panggil sebagai ND-Grad. Okey, ND-Grad iaitu satu sistem yang mana anda semua akan dinilai okey dari segi sistem tersebut, dan dari situlah kita akan lihat adanya aktiviti-aktiviti yang dilihat dalam segi insaniah atau kemahiran insaniah atau soft skill yang ada dimasukkan di dalam subjek-subjek tertentu. Dan selain pada itu, kami juga dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dan melalui saya, iaitu melalui hal ehwal pelajar dan alumni, akan boleh dikatakan wajiblah wajib untuk pelajar-pelajar terlibat di dalam aktiviti tersebut dan akan diberikan grade ataupun diberikan markah, dan juga akan ada sijil yang akan dihasilkan daripada penglibatan pelajar tersebut. Jadi insya-Allah melalui
saya punya tentera lah, saya panggil tentera, iaitu Persatuan Mahasiswa dan Fakulti Ekonomi, dan juga kelab-kelab yang daripada 4 kelab, iaitu kelab ekonomi, kelab pengusaha perniagaan, kelab perkawanan dan juga kelab keusahawanan, di mana pemimpin-pemimpin mereka dalam kelab itu akan dipilih dalam pilihan raya nanti, insyaAllah. Okey, sebab ini kali pertama kita akan buat pilihan raya secara e-voting. Okey, saya wajibkanlah, boleh kata wajibkanlah pada pelajar-pelajar tahun 1 dan juga senior-senior untuk terlibat dalam e-voting untuk memilih pemimpin tersebut, dan daripada pemimpin itulah yang akan membantu pelajar-pelajar tahun 1 untuk terlibat dalam aktiviti. Jadi bagi saya, kalau boleh kata wajiblah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Dr. Mustaza. Suka saya ingatkan kepada para pelajar boleh utarakan soalan sekarang di YouTube Live, kerana masa yang kita ada cuma 1 jam sahaja. Jadi mungkin ada banyak soalan yang tidak dapat kita utarakan pada sesi kali ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, untuk soalan seterusnya saya ajukan soalan kepada Dr. Khairul Azman. Okey. Adakah semua program sudah mendapat akreditasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Jadi berkenaan dengan akreditasi program-program, khususnya anda adalah pelajar-pelajar praiswazah, maka kita ada 4 program, iaitu Sarjana Muda Perkawanan, Sarjana Muda Ekonomi, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dan Sarjana Muda Keusahawanan. Jadi alhamdulillah kesemua keempat-empat program telah pun mendapat akreditasi MQA dan tersenarai di dalam daftar MQF. Dan baru-baru ni sahaja 2 daripada program kita, iaitu program Sarjana Muda Perkawanan dan juga Sarjana Muda Ekonomi, telah mendapat re-accreditation, iaitu akreditasi semula setelah 5 tahun daripada tempoh sebelumnya. Jadi anda, insya-Allah anda tidak perlu risau, program kita telah mendapat pengiktirafan. Bahkan kita pun sedang usahakan, insya-Allah kita sedang usahakan supaya program-program kita bukan sahaja mendapat pengiktirafan di peringkat negara, bahkan usaha sedang dibuat untuk mendapat pengiktirafan di AACSB, iaitu program-program yang berbentuk perniagaan di Amerika. Jadi insya-Allah kita akan cuba usahakan untuk mendapat akreditasi yang itu juga. Okey, terima kasih kepada Dr. Khairul Azman. Okey, jangan panik ya. Kalau kita tengok, kita ada Dr. Kamarul Barani di dalam skrin. Dr. Kamarul Barani merupakan penolong dekan pengajaran dan citra FEP. Jangan rasa panik. Kenapa tadi orang lain, sekarang orang lain? Itu adalah satu silap mata yang ditujukan kepada semua para pelajar. Tak ada yang mustahil di FEP. Jadi seterusnya soalan kepada Dr. Kamarul. Okey. Soalan seterusnya, ada atau tidak sistem untuk memudahkan pengiraan kursus citra? Okay, Assalamualaikum. Terus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita di FEP kita ada satu sistem yang dibangunkan oleh ahli fakulti untuk menyemak citra yang kita panggil sebagai sistem semak citra. Biasanya pada setiap awal semester, pada hari ketiga, biasanya hari Rabu, minggu pertama semester bermula, kita akan kendalikan satu program yang kita panggil sebagai program semak citra di FEP. Jadi pada saya, pelajar tak harus bimbang ataupun gusar sama ada keperluan citra telah dipenuhi ataupun tidak, kerana dari masa ke semasa kita di pihak fakulti akan sentiasa membantu pelajar memastikan bahawa semua keperluan citra telah dipenuhi oleh pelajar sebelum mereka bergraduate. Dan biasanya pada tiap-tiap semester kita akan memberi nasihat kepada pelajar berapa banyak bilangan unit citra yang perlu diambil dan berapa lagi keperluan citra yang masih lagi belum dipenuhi oleh pelajar. Okey, terima kasih kepada Dr. Kamarul.
Soalan seterusnya saya tujukan kepada Dr. Hasni. Dr. Hasni, dah bersedia? Okey, soalannya apakah aktiviti keusahawanan yang boleh kami sertai di fakulti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Untuk aktiviti keusahawanan fakulti, tim saya telah pun menyusun beberapa aktiviti tahunan seperti Entrepreneurs at Faculty pada sekitar bulan Mac atau April. Tapi memandangkan COVID-19 ini, kemungkinan perkara-perkara tersebut perlu ditangguhkan buat masa ini. Manakala aktiviti keusahawanan yang melibatkan semua pelajar daripada semua program, jika anda benar-benar minat untuk mengikuti kursus-kursus keusahawanan asas, boleh menyertai beberapa kursus yang telah ditawarkan di CHESMED. Sebab di fakulti kursus-kursus keusahawanan lebih kepada program BEI ataupun Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi. Selain daripada itu, aktiviti keusahawanan yang lain adalah seperti keusahawanan sosial yang mana penganjurnya selalunya adalah daripada pihak industri. Okey, itu saja kot. Okey, terima kasih Dr. Hasni. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Dr. Mustazah tentang masalah kewangan. Dr. Mustazah, boleh ya? Okey, jika pelajar menghadapi masalah keuangan, dengan siapa pelajar boleh merujuk? Adakah HEPA akan membantu? Mohon pencerahan, Doktor. Okey, terima kasih kerana bertanya tentang itu. Okey, salah satu skop yang selain pada saya melihat dari segi penglibatan pelajar-pelajar dalam persatuan, selain pada itu alumni, okey, penglibatan alumni maksudnya hubungan antara fakulti dengan alumni, skop untuk kebajikan pun di bawah hal ehwal pelajar dan alumni. Kalau kita lihat dari segi TMC, okey, kalau kita tahu Prof. Datuk Osman Karim telah mengatakan bahawa antara skop kami adalah kebajikan. Okey, alhamdulillah baru-baru ini melalui penyeras, okey, melalui Dr. Syifa, kita telah berjaya mendapatkan beberapa laptop, okey, untuk pelajar-pelajar tahun 1 yang mempunyai masalah dari segi memiliki, okey, laptop tersebut, dan kami akan serahkanlah pada pelajar-pelajar yang kami akan interview dan kita pilih untuk insya-Allah nanti selepas nanti pada masa yang terdekat. Selain daripada itu, kadang-kadang ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai kita panggil sebagai kemalangan ataupun kematian ibu bapa ataupun keluarga terdekat, ataupun pernah juga berlakunya kecurian dan sebagainya yang bukan disebabkan oleh kecuaian pelajar tersebut. Okey, jadi melalui hal ehwal pelajar dan alumni, kami ada bukan di fakulti lah, di UKM kita ada beberapa badan yang kita akan hubungi. Okey, antaranya ialah tabung kebajikan daripada hal ehwal pelajar. Selain daripada itu ialah pusat zakat. Okey, dan juga ada lagi tabung-tabung ad hoc yang akan ditubuhkan melalui alumni dan sebagainya. Okey, insya-Allah kalau ada sekiranya masalah boleh hubungi saya terus. Email pada saya ataupun hubungi telefon bimbit saya. Saya pembimbing pelajar ataupun senior-senior pelajar sini, anda tahu tentang nombor telefon saya, insya-Allah. Dan saya akan salurkan kepada hak ehwal pelajar di peringkat UKM lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Dr. Mustazah. Saya percaya pihak UKM amnya dan khususnya daripada peringkat fakulti tidak akan membuatkan pelajar terombang-ambing sekiranya menghadapi masalah. Dan jangan malu, jangan segan untuk bertemu dengan Dr. Mustazah sekiranya ada masalah tentang pelajar, ya Doktor. Okey, seterusnya kita tujukan soalan kepada Dr. Kamarul. Boleh Dr. Kamarul? Ready sentiasa ya? Okey, soalannya, adakah kursus citra berbeza mengikut program? Baik, di fakulti kita ada 2 jenis program. Satu kita panggil sebagai program profesional dan satu lagi ialah program bukan profesional.
Sarjana Muda Perakaunan merupakan program profesional, manakala Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Sarjana Muda Ekonomi dan Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi merupakan program bukan profesional. Jadi untuk program profesional, pelajar perlu memenuhi 20 unit citra universiti, ya, 10 unit citra wajib dan 20 unit citra universiti. Manakala bagi program bukan profesional, pelajar perlu memenuhi 10 unit citra wajib dan 30 unit citra universiti. Ya, dan bagi citra universiti, dia terbahagi kepada dua. Satu ialah keperluan minima, ya. Citra universiti terdiri daripada keperluan minima dan bakinya itu perlu dipenuhi sama ada daripada dalam fakulti ataupun luar fakulti. Ya, tetapi secara umum memang terdapat perbezaan di antara program profesional dan bukan profesional. Untuk profesional 30 unit, manakala untuk bukan profesional ialah 40 unit. Okay, saya rasa jelas jawapan daripada Dr. Kamarul. Seterusnya kita tujukan soalan kepada Dr. Khairul Azman. Bagi ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi, adakah telah mendapat akreditasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi telah pun mendapat akreditasi. Sudah pun mendapat akreditasi, betul. Bahkan kesemua 4 program, ada program yang telah mendapat akreditasi lebih awal, khususnya ada beberapa program yang telah pun wujud sebelum lagi MQA, maka program tersebut lebih awal lagi telah disedia akreditasi lah sebagai suah akreditasi. Program Sarjana Muda Keusahawanan dia agak baru, tetapi walaupun baru, kita telah pun mendapat akreditasi. Okey, sebabnya mungkin ada para pelajar kita cuba mencari di mana akreditasi itu boleh disemak. Mungkin Dr. Khairul ada pencerahan. Okey, baik, anda untuk semak akreditasi untuk program-program di UKM, bahkan di mana-mana universiti di Malaysia, anda boleh lihat daftar MQR, Malaysian Qualifications Register. Saya tak ingat dari segi URL-nya, tetapi anda boleh search saja di Google MQR. Dan di sana anda boleh search program-program yang diakreditasi mengikut universiti-universiti dan anda type saja dia punya keyword nama program, insya-Allah akan keluarlah program-program yang telah diakreditasi dan akan dinyatakan nama program, nama universiti dan juga tempoh akreditasi tersebut. Jadi anda boleh semak di laman web MQR. Okey, terima kasih Dr. Khairul. Soalan seterusnya ditujukan kepada Dr. Hasni. Okey, soalannya, jika telah ambil kursus LMCW 1022 asas keusahawanan semasa diploma, perlu diambil semula ataupun ada pengecualian tentang subjek tersebut? Okey, kepada soalan yang tersebut berkenaan LMCW 1022, kursus ini merupakan kursus wajib universiti di mana semua pelajar yang mendaftar sebagai pelajar baharu UKM adalah diwajibkan untuk mengambil kursus tersebut dan lulus. Jadi walaupun anda rasa telah pun melalui kursus-kursus tersebut seumpama asas keusahawanan dan inovasi di pengajian tinggi anda yang lalu, tidak ada pengecualian. Maknanya memang wajiblah, anda memang wajib untuk mengambil kursus ini semula sebab ini adalah kursus wajib universiti. Terima kasih kepada Dr. Hasni. Soalan seterusnya kepada Dr. Mustazah. Adakah zakat boleh membantu menanggung kos pembelajaran di fakulti dan bagaimana cara untuk memohon? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, sebenarnya kalau ikutkan setiap tahun, akan ada keluar hebahan untuk apply pusat zakat.
dan di mana selalunya butiran ibu bapa perlu dilampirkan dari segi bukti gaji dan sebagainya untuk mengatakan bahawa anda layak untuk dapat. Okey, dan seterusnya akan disalurkan kepada pengesah. Selalunya saya ataupun pensyarah-pensyarah anda, terutamanya pada mentor-mentor anda lah, untuk mengesahkan bahawa anda adalah pelajar dan di mana bukti-bukti yang anda lampirkan itu adalah benar dan bukannya palsu. Dan di situ anda boleh secara online, okey, dia akan isi secara online, di mana pusat zakat akan mengkaji dan juga melihat dari segi peruntukan yang ada untuk memberikan bantuan zakat lah. Selalunya bantuan zakatnya beberapa ratus bergantung kepada individu tersebut untuk satu semester, dan di mana ini dapat menampung sedikit sebanyak perbelanjaan. Okey, perbelanjaan dari segi kehidupan harian ataupun membeli buku dan sebagainya. Namun begitu, terdapat juga bantuan dari segi bentuk lain. Okey, tetapi dia tertakluk kepada pusat zakat lah. Nanti saudara-saudari yang rasa ingin tahu boleh layari pusat zakat UKM. Okey, pejabatnya di masjid UKM, iaitu pusat Islam UKM lah. Okey, sambil tu saya nampak juga apa soalan-soalan tu kebanyakan tanya tentang citra. Okey, boleh saya jawab ada soalan tentang saya punya bahagian lah. Silakan. Okey, ada yang tanya macam mana nak daftar kelab. Okey, jangan bimbang. Okey, sini anda akan hubungi anda dan kita akan buat hari bersama kelab. Okey, yang mana kelab itu akan didaftarkan dan dia akan wawarkan, dia akan buat grup mengikut kelab program anda masing-masing untuk anda sertai. Tetapi kita tahu COVID ini face to face agak sukar, tapi insya-Allah kita akan buat banyak program dalam bentuk online. Okey, yang mana online ini kita pastikan bahawa akan ada value added lah, dan di mana sebenarnya anda bertuah dalam sejarah di Malaysia, pertama kalilah kamu belajar di universiti dengan secara online. Jadi sebenarnya itu adalah satu perkara value added yang anda dapat, yang mana kalau private tu dah 10 tahun dulu buat online, kita belum pernah buat online. Jadi akibat daripada COVID ini, kita telah pandai menggunakan online dalam bentuk Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Okey, itu je. Okey, Dr. Mustazah, mungkin kita boleh sambung sedikit soalan kot daripada pelajar. Jika sekarang kelas diadakan secara online, adakah yuran pengajian dikurangkan kerana pelajar tidak menggunakan kemudahan di UKM? Soalan ni sensitif rasanya tu. Okey, itu sebenarnya soalan itu patut ditanya kepada TNC lah kan. Okey, tapi pada pendapat saya, ini pendapat saya lah. Okey, sebenarnya yuran yang saudara-saudari bayar sebenarnya telah disubsidi oleh pihak kerajaan agak banyak. Okey, jadi UKM terpaksa mencari duit sendiri. Okey, yang mana kerajaan dari melalui Kementerian Pengajian Tinggi telah menyalurkan sedikit sahaja kewangan untuk UKM belanjakan, malah tidak mencukupi sehingga hujung tahun. Jadi UKM, Universiti Bahasa Malaysia, terpaksa mencari duit sendiri untuk menampung penyelenggaraan, pembayaran gaji dan sebagainya. Okey, jadi tentang yuran tu anda boleh cuba bertanya dengan TNC, tapi saya rasa memang agak sukarlah dengan keadaan yang seperti ini. Okey, begitu juga tentang college, ramai juga tanya, kalau tak duduk college kena bayar juga ke? Itu pun kena tanya TNC lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Dr. Mustazah. Soalan seterusnya kepada Dr. Kamarul. Okey, soalan berkenaan citra. Bagaimana nak tahu citra yang diambil itu sudah cukup atau tidak? Dan jika tidak cukup citra, boleh tamat pengajian juga atau tidak? Okey, kalau tak cukup citra, tak boleh graduate. Okey, nak tahu sama ada telah cukup ataupun tidak keperluan citra, salah satunya boleh rujuk kepada laporan akademik. Selain daripada tu, boleh juga berhubung dengan portfolio saya, pengajaran dan citra, untuk semak sama ada telah penuhi keperluan citra ataupun tidak menggunakan sistem yang telah kita bangunkan. Okay, terima kasih, jelas ya. Saya rasa para pelajar, sebab banyak soalan daripada para pelajar adalah berkenaan dengan citra, dan ada juga yang bertanya citra itu apa? Doktor, citra itu citra astro citra ataupun bagaimana kan? Boleh, mungkin doktor boleh ceraskan sedikit? Okey. Citra tu ialah kursus universiti
Ya, di UKM kita panggil kursus universiti sebagai kursus citra. Kursus universiti terbahagi kepada dua. Satu ialah citra wajib yang ada 4 kursus dan satu lagi ialah citra universiti yang mana citra universiti ni adalah kursus-kursus selain daripada subjek-subjek yang berkaitan dengan program masing-masing yang boleh diambil daripada fakulti lain. Itu ialah kursus citra. Okey, jelas. Saya rasa sudah jelas ya doktor. Semoga tiada lagi soalan berkaitan dengan citra ya yang tidak relevan. Okey. Soalan seterusnya, soalan ditujukan kepada Dr. Khairul Azman. Apakah program perakaunan diiktiraf oleh ACCA atau badan profesionalnya lain dan boleh berikan sekiranya ada badan profesionalnya lain boleh berikan nama badan tersebut. Okey. Saya rasa dalam taklimat yang sebelum ini oleh ketua-ketua program perakaunan iaitu Dr. Mara telah pun sedikit memberitahu tentang kaitan antara sarjana muda perakaunan dengan kursus-kursus atau program profesional di luar. Jadi yang berkaitan dengan program perakaunan, program perakaunan telah mendapat ataupun telah mengusahakan untuk mendapatkan pengecualian beberapa kursus-kursus daripada program-program profesional. Jadi banyak mana pengecualian tersebut bergantung kepada program-program profesional lah. Jadi seperti ACCA, CIMA, yang itu memang fakulti telah mengusahakan untuk mendapat some sort of kita kata mungkin blanket pengecualian lah, dan badan-badan profesional tersebut telah pun memberi pengecualian untuk kursus-kursus tertentu. Maknanya dengan anda mengambil program sarjana muda perakaunan, bila anda selepas graduate anda ingin mengambil program profesional, ada beberapa kursus yang anda tidak perlu ambil lagi daripada program tersebut. Jadi oleh kerana yang ni agak khusus kepada sarjana muda perakaunan, jadi mungkin lebih boleh dijawab dengan lebih terperinci lah oleh ketua program perakaunan Dr. Mara. Tapi secara umumnya memang kita dapat pengecualian daripada beberapa kursus daripada program-program profesional berkenaan. Alright, terima kasih Dr. Khairul. Seterusnya soalan kepada Dr. Hasni. Bagaimana untuk meningkatkan keusahawanan dan kreativiti pelajar? Soalan ni. Soalan umum ni rasanya. Betul, soalan tu sangat umum. Okeylah, betul lah, saya memang penolong dekan keusahawanan dan kreativiti, tetapi tidak ada kursus khusus untuk melatih atau membina kreativiti pelajar masing-masing. Tapi saya yakin dalam semua kursus yang ditawarkan dalam fakulti kita, dalam semua program, saya yakin semua pensyarah-pensyarah di FEP sangat kreatif dan sangat aktif untuk membantu anda meningkatkan kreativiti masing-masing. Dan anda pun bukannya calang-calang orang. Saya rasa semua remaja zaman sekarang semuanya kreatif. Cuma kreativiti itu kita nak salurkan ke peringkat yang lebih sistematik dan boleh memberi manfaat kepada anda sendiri untuk masa hadapan, untuk mencipta kerjaya masing-masing. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Hasni. Tapi ada soalan seterusnya kepada Dr. Hasni juga. Sebabnya kita menerima bilangan pelajar kursus keusahawanan tu mungkin akan meningkat kot semester kali ini ke bagaimana? Okey, sebab ada soalan daripada pelajar, bolehkah pelajar menjual apa-apa makanan atau barangan di fakulti? Dan apa proses yang perlu diikuti? Okey, ini sepatutnya aktiviti pelajar untuk menambah ekonomi sendirilah, saya rasa, untuk menampung keperluan kewangan masing-masing. Di peringkat fakulti belum ada permohonan yang daripada individu pelajar secara individu untuk menjalankan perniagaan di mana-mana lokasi dalam fakulti. Walau bagaimanapun mungkin aktiviti secara online lah kot, perniagaan online adalah digalakkan. Lagipun semester ini saya nampak tidak ada
peluang untuk anda datang ke fakulti untuk menjual barang pun. Tapi kalau nak buat jual-jual barang dekat makanan ataupun apa sahaja keperluan di college masing-masing, tak ada masalah, insyaAllah. Terima kasih Dr. Hasni. Soalan seterusnya kepada Dr. Khairul Azman. Apakah maksud akreditasi? Boleh terangkan lebih lanjut dan di mana sumber boleh dirujuk? Okey, tadi rasanya soalan itu dah telah dijawab oleh Dr. Khairul kot. Kan untuk sebahagian. Okey, baik. Di mana hendak dirujuk saya pun telah maklumkan tadi, iaitu untuk anda mengetahui sama ada program-program yang dilaksanakan oleh mana-mana institusi yang menyediakan program-program pengajian, sama ada program mereka diiktiraf di Malaysia ataupun tidak, anda boleh lihat di daftar MQR. Apa yang dimasukkan dengan akreditasi ini ialah pengiktirafan lah. Bermakna semua majikan-majikan di Malaysia apabila mereka ingin mengambil graduan, mereka ingin ambil graduan untuk bekerja dengan mereka, maka majikan akan pasti ingin mengetahui sama ada ijazah yang telah diperolehi oleh graduan tersebut ataupun bakal pekerja tersebut adalah ijazah yang diiktiraf. Jadi di Malaysia ini majikan akan rujuk kepada MQR, dan apabila ijazah yang dinyatakan oleh graduan tersebut tersenarai di dalam daftar MQR, maka majikan akan lebih selesa lah. Mereka akan lebih selesa dan untuk menerima bahawa program yang diambil oleh pelajar, ijazah yang diperoleh oleh pelajar adalah ijazah yang genuine lah, ijazah yang diterima, yang diiktiraf dan boleh dijadikan sebagai rujukan. Manakala jika majikan cari satu-satu ijazah dan tak jumpa di dalam MQR, daftar MQR tersebut, maka mungkin mereka akan khawatirlah sedikit sama ada pelajar tersebut benar-benar telah melalui proses pembelajaran yang sepatutnya mereka belajar untuk menjadikan mereka ni sesuai untuk masuk ke alam pekerjaan. Jadi itu secara umum ni lah akreditasi. Jadi kalau program-program yang telah mendapat akreditasi ini, maka dia telah diiktiraf untuk dijadikan sebagai sumber rujukan kepada majikan bahawa pelajar ni telah menjalani satu proses pengajian yang rigorous, yang lengkap, yang sempurna untuk mereka diberikan ijazah. Jadi itu lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan akreditasi. Terima kasih Dr. Khairul, jelas daripada Dr. Khairul tentang akreditasi. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan daripada pelajar yang ingin disampaikan kepada Dr. Kamarul tentang citra fakulti yang telah diterangkan di dalam video. Adakah telah ditetapkan dan wajib diambil semuanya dari C1 sehingga C6? Baik, citra dalam fakulti itu merupakan kursus-kursus fakulti yang disetarakan dengan citra. Maksudnya, semua pelajar akan mengambil kursus tersebut. Ya, dan kita cuba membantu pelajar dari segi mendapatkan penyetaraan yang maksimum. Sebab tu kalau pelajar lihat, semua daripada C1 hingga C6 terdapat kursus fakulti yang disetarakan dengan citra. Jadi walau bagaimanapun, citra dalam fakulti hanya terhad kepada 10 unit sahaja. Ya, dan oleh kerana pelajar perlu memenuhi keperluan minima ya untuk C1, C2 sebanyak 4 unit setiap satu. C3 sehingga C6 pelajar perlu memenuhi 2 unit setiap satu. Maka pelajar boleh membuat kombinasi sendirilah ya untuk dapatkan 10 yang dihadkan kepada citra dalam fakulti. Yang selebihnya pelajar perlu ambil daripada citra luar fakulti. Ya. So apa yang saya boleh kata, semua kursus citra dalam fakulti adalah kursus-kursus yang perlu diambil oleh pelajar, dan kita beri penyetaraan untuk citra supaya lebih sedikit kursus yang perlu diambil oleh pelajar bagi memenuhi keperluan citra. Okey, terima kasih Dr. Kamarul. Soalan seterusnya kepada Dr. Mustazah. Soalan panas ni Dr. Mustazah saya fikir.
Soalannya, adakah kebajikan pelajar yang tinggal di UKM terjamin akibat COVID-19? Okey, soalan panas. Okey, insyaAllah. Okey, sebenarnya kalau saudara-saudari ingin tahu, pernah terlibat dengan PKP pada 3 bulan tersebut. Okey, terdapat beberapa pelajar kita yang terperangkap di dalam kampus selama 3 bulan itu. Jadi insyaAllah, okey, saya tengok beberapa pelajar yang dahulunya agak okey, lepas tu bila 3 bulan tu gemuk pula dia. Okey, maksudnya di situ mereka happy, tak tahulah ketertekan tu tidak, tetapi insyaAllah saya nampaknya tidak ada masalah, tak ada tertekan, makan cukup, di mana HEP akan memastikan bahawa pelajar-pelajar di FEP dan juga pelajar di UKM secara khususnya akan dapat makanan yang cukup, okey, berkhasiat, okey, dan juga terjamin dari segi keselamatan. Okey, jadi insyaAllah jangan bimbang, semuanya adalah terjamin lah. Okey, terima kasih Dr. Mustazah. Jangan risau para pelajar yang telah berada di kampus. Kita warga fakulti dan juga UKM akan cuba sedaya upaya untuk memberi perkhidmatan dan juga memberi memberi layanan yang terbaik kepada anda semua. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya kepada Dr. Hasni. Apakah faedah jika pelajar mengikuti program keusahawanan dan kreativiti? Apa faedah jika pelajar mengikuti program keusahawanan dan kreativiti? Program keusahawanan dan kreativiti. Bila student pelajar nak tahu tentang program ni maksudnya ialah kalau di FEP program ijazah sarjana muda keusahawanan dan inovasi lah. Itu program. Tapi jika maksud pelajar adalah berkenaan aktiviti-aktiviti ataupun projek-projek keusahawanan dan kreativiti di fakulti, itu memang saya perlu tadbir urus aktiviti berkenaan lah. Setakat ini aktiviti-aktiviti keusahawanan dan inovasi taklah terlalu banyak kerana kami pihak fakulti menghadapi kekangan tenaga pengajar ataupun pensyarah yang boleh membantu pelajar daripada semua program. Kalau ikut intake untuk semester ini lebih kurang 500 lebih. Manakala pensyarah keusahawanan hanya ada 10 orang. Jadi aktiviti keusahawanan di luar kursus ataupun di luar program masing-masing masih lagi tertumpu di CHESMAT, iaitu sekiranya pelajar daripada program-program lain yang bukan keusahawanan dan inovasi ataupun B boleh menyertai kursus-kursus yang ditawarkan oleh CHESMAT. Itu sahaja. Okey, terima kasih doktor. Berbalik kepada Dr. Khairul tentang akreditasi. Okey. Masih lagi pada soalan akreditasi. Okey, soalannya apa guna akreditasi itu kepada pelajar? Dan adakah akreditasi itu boleh menjamin peluang pekerjaan kepada pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya telah pun beritahu apa peranan ni ataupun apa kesan ni kepada pelajar. Apabila program yang diambil oleh pelajar program adalah terakreditasi, maka majikan akan lebih rasa selesa, lebih rasa confident lah, lebih rasa yakin untuk mengambil bekas pelajar tersebut untuk diambil bekerja, sekurang-kurangnya dari aspek qualification, aspek kelayakan akademik pelajar tersebut telah mencapai tahap yang dikehendaki lah. Kerana kalau pelajar yang mendapat ijazah daripada program yang tidak diakreditasi, maka majikan dia masih akan ada keraguan sama ada program yang diambil oleh pelajar tersebut program yang memberi pendedahan yang cukup kepada pelajar dan sama ada program tersebut memang sebenarnya wujud ataupun program yang fake dan sebagainya lah.
Jadi dia secara langsung digunakan oleh majikan lah. Okey. Akreditasi ni maklumat akreditasi ataupun taraf akreditasi suatu program ni secara langsung ni digunakan oleh majikan. Jadi oleh itu pelajar akan dapat manfaat dari segi bila ada pengiktirafan, maka pelajar akan mudah lebih diyakinilah untuk diambil bekerja oleh majikan. Tetapi dari segi jaminan tidak ada jaminan kan. Kerana akhirnya apabila satu majikan itu ingin mengambil pekerja, majikan tidak sahaja menumpukan kepada kelayakan akademik. Bahkan majikan juga akan melihat dari segi kebolehan ataupun kemahiran-kemahiran lain yang tidak diukur semata-mata dari segi ijazah, tetapi juga diukur ataupun juga dilihat semasa temu ramah dan sebagainya lah. Bukan temu ramah, temu duga kan, semasa dilihat semasa dan temu ramah. Dan kadang-kadang ada majikan yang membuat peperiksaan khas untuk memilih ataupun membuat screening penapisan kepada calon-calon yang memohon bekerja. Jadi ada sekurang-kurangnya dengan akreditasi cukuplah satu syarat untuk pelajar tersebut memohon kerja, tetapi sama ada pelajar itu terpilih ataupun tidak, majikan akan lihat banyak lagi daripada aspek-aspek lain. Baik, Doktor. Terima kasih. Doktor, untuk soalan seterusnya, bolehkah pelajar tahun 1 menjadi calon untuk menggantikan kepimpinan sekarang? Dr. Mustazah, boleh jelaskan? Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya semalam lagi ada beberapa pelajar yang nampaknya berkobar-kobar untuk menjadi pemimpin. Yang sedia ada ni belum dilantik lagi yang baru. Okey, sebenarnya memang ada peluang. Okey, pelajar tahun 1 pun ada wakil. Pelajar tahun 2 pun ada wakil, yang mana mereka akan menjadi pemimpin dan dia akan diinterview semula oleh saya dan juga rakan-rakan, iaitu Dr. Abu sebagai penyaras dan juga Dr. Syifa sebagai penyaras alumni, yang mana kami akan memastikan pelajar-pelajar yang dilantik melalui pilihan raya yang kita akan adakan nanti, yang mana senarai itu kami akan juga memilih macam Perdana Menteri lah, pilih siapa jadi Menteri Kewangan, jadi Menteri Belia dan Sukan. Jadi kalau boleh, kalau Menteri Belia dan Sukan tu nampak muka memang nak bersukan lah. Okey, jadi kalau Menteri Kewangan tu nampak macam Menteri Kewangan lah. Okey, jadi insya-Allah memang ada peluang, memang ada harapan untuk pelajar-pelajar tahun 1 terutamanya jika ingin menjadi pemimpin dalam persatuan ataupun kelab-kelab yang di bawah HCP nanti. Okey, terima kasih Dr. Mustazah. Soalan seterusnya daripada Anas Daniel, program BBA, kepada Dr. Kamarul. Kebiasaannya kursus citra lebih kepada kerja kursus atau peperiksaan? Okey, kursus citra ni dia ada berapa kategori ya? 4 kategori kalau saya boleh kategorikan. Kita ada kursus citra yang 1 jam kredit, kursus citra yang 2 jam kredit, kursus citra 3 jam kredit, dan ada juga kursus citra 6 jam kredit yang melibatkan 2 semester. Biasanya untuk kursus citra 1 jam kredit tak ada peperiksaan. Dia hanya ada kerja kursus dan sebagainya. Untuk kursus citra 2, 3 dan juga 6 jam, selain daripada kerja kursus, pelajar juga perlu menduduki peperiksaan untuk mendapatkan grade bagi kursus citra tersebut. Ya, walau bagaimanapun untuk kursus citra 1 jam kredit tu, biasanya kita tak benarkan kalau pelajar nak setarakan ataupun pelajar nak tukar taraf untuk menjadi pilihan bebas ataupun satu lagi elektif, ya, tidak dibenarkan. Biasanya untuk kursus citra 3 jam ataupun kursus citra 6 jam saja yang kita benarkan untuk pelajar tukar status daripada citra menjadi kursus pilihan bebas. Terima kasih Doktor. Tapi ada satu lagi soalan berkenaan citra. Soalannya, citra wajib dengan wajib fakulti sama atau lain? Oh, lain. 2 kategori yang berbeza. Citra wajib ada 4 kursus, ya, iaitu kursus pengurusan data kualitatif, kita ada asas keusahawanan dan inovasi, falsafah dan teori semasa, dan satu lagi ialah
apa lagi satu yang berkaitan dengan ketamadunan. Penghayatan etika. Itu adalah kursus citra baru. So kita ada 4 kursus wajib citra. Manakala kursus wajib fakulti, kita ada beberapa, saya fikir telah diterangkan oleh ketua program sebelum ni. Ya, contohnya kita ada kursus prinsip perakaunan, pengantar pemasaran, lagi PMPI, perniagaan mengikut perspektif Islam, dan pengantar pengurusan, matematik untuk pengurusan, statistik, mikroekonomi, makroekonomi. Itu adalah kursus-kursus wajib fakulti, iaitu kursus-kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Ya, manakala kursus citra wajib adalah kursus citra yang wajib diambil oleh semua pelajar UKM. Okey, itu perbezaan antara citra wajib dan wajib fakulti. Okay, terima kasih Dr. Kamarul. Soalan seterusnya kepada Dr. Mustazah. Sebabnya adik bertanya apa itu PMFEP. Okay, boleh terangkan sedikit Dr. Mus? Okey, sebenarnya saya dah ada terangkan di dalam video yang di-share tu. Mesti tak tengok video habis tu. Okey, PMFEP ialah Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Saya dulu memang pernah terlibat dan menjadi timbalan presiden pun Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi. Dan isi saya adalah bendahari pada waktu itu. Okey, sekarang isi saya di Kementerian Hal Ekonomi ataupun Unit Perancangan Ekonomi, dia pengarah di semua manusia di sana. Jadi di bawah PMFEP sebenarnya ada 4 kelab. Sebenarnya 4 kelab ini tidak daftar secara rasmi. Okey, kerana kalau daftar secara rasmi dia kena lantik, kena buat annual meeting, and then kena bentangkan proposal dan sebagainya. Jadi kami letakkan di bawah PMFEP hanya sekadar sebagai kelab yang mana di bawah pemantauan saya. Jadi PMFEP ada beberapa exco, okey, timbalan presiden, ada presiden, setiausaha dan bendahari, dan ada beberapa exco, dan di bawah kelab kita ada ketua eksekutif, kita panggil ketua eksekutif, dan beberapa exco di dalam kelab. Jadi ada 5 lah persatuan yang boleh anda ceburi. Okey, saya galakkan untuk ceburi sebab saya pada zaman saya hari itu ramai yang terlibat dalam kelab-kelab tu semua berjaya, insya-Allah. Okey, menjadi pemimpin dan juga pengarah di sana sini dan juga berjawatan lah. Dan ada beberapanya yang menjadi pensyarah di Fakulti Ekonomi yang tak keluar-keluar daripada fakulti ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Kita ada, saya rasa 2 soalan terakhir sebelum kita tutup sesi. Soalan daripada Nur Qayyum, kursus BBA, bagaimana mahu bezakan antara aktiviti yang dapat merit dan kursus citra? Jika sukan, itu dikira citra ataupun merit sahaja? Dr. Kamarul? Okey, kalau sebelum ni kita ada kursus citra yang berasaskan kepada aktiviti pelajar yang kita panggil sebagai kemahiran insaniah. Ya, mungkin pelajar ni dengar daripada senior. Sebelum ni kemahiran insaniah merupakan citra wajib, ya, di mana aktiviti pelajar boleh ditukar ataupun boleh naik taraf menjadi kursus citra, ya. Tetapi mulai kohort 2018-2019 tiada lagi kemahiran insaniah sebagai kursus wajib citra, ya, sebagai citra wajib. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti yang hendak dinaik taraf untuk menjadi kursus citra masih lagi boleh didaftarkan di bawah kemahiran insaniah yang merupakan salah satu daripada kursus citra C6. Maknanya boleh, kalau pelajar nak lakukan sesuatu aktiviti, pelajar boleh lakukan dengan prosedur ataupun beberapa tata cara yang perlu pelajar patuhi. Aktiviti tersebut boleh dijadikan sebagai kursus citra yang didaftarkan sebagai kemahiran insaniah yang terletak di dalam domain C6. Okey, terima kasih. Soalan terakhir daripada Khairuni Syahada. Sudah ada senarai-senarai citra yang boleh diambil bagi sesi 2020-2021, Doktor?
Satu cara untuk lihat apakah senarai kursus-kursus citra ialah anda boleh pergi ke website Pusat Citra, ya, di situ ada senarai kursus citra yang ditawarkan untuk semester ni. Ataupun boleh juga lihat di fakulti-fakulti lain yang mana untuk citra luar fakulti, pelajar boleh mengambil kursus-kursus citra yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain. Ya. Satu pesanan saya untuk pelajar FEP, untuk tujuan pengiraan keperluan citra, elakkan daripada mengambil kursus-kursus citra yang mempunyai kod LMEP. Ya, LMEP. Kerana LMEP merupakan kursus citra yang ditawarkan oleh FEP dan kursus ini dianggap sebagai citra dalam fakulti. Tetapi kalau pelajar nak ambil juga, tak ada masalah. Cuma dia tidak dikira dalam memenuhi keperluan citra. Terima kasih kepada Dr. Kamarul bagi mengakhiri soalan pada tengah hari ini. Tapi jangan risau, bagi soalan yang tidak terpilih untuk diajukan atau dibacakan pada sesi sebentar tadi, pihak pengurusan fakulti mengalu-alukan soalan daripada para pelajar dan emailkan soalan anda ke Sekretariat Prasiswaza FEP di prasiswazafep@ukm.edu.my. Saya ulang, prasiswazafep@ukm.edu.my. Ataupun prasiswazafep@ukm.edu.my. Dan selesai sudah majlis kita pada pagi ini, slot ketiga kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peneroh-peneroh dekan yang sudi hadir pada Dr. Mustazah ada ingin berkata sesuatu sebelum kita habis. Saya minta maaf, moderator. Di sini ada beberapa perkara sebelum anda tahu daripada sini dan sebagainya. Sebenarnya anda belajar boleh bersungguh-sungguh untuk dapatkan first class untuk anugerah dekan. Saya tengok ramai yang nak bertanya anugerah dekan berapa dia punya pointer dia, 3.67, 3.67. Di samping itu sebenarnya anugerah dekan bukan hanya penentu untuk mendapatkan kejayaan di situ. Sebenarnya jika anda terlibat dengan aktiviti-aktiviti di luar akademik, terutamanya di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat di luar negara, sebenarnya anda ada boleh berpotensi untuk mendapatkan anugerah. Di sini saya senaraikan anugerah-anugerah yang mungkin kamu boleh impikan. Di mana anugerah ini sebenarnya sangat penting, sebab anda berada di UKM sebenarnya antara pelajar-pelajar yang terbaik. Jadi kamu nak jadi terbaik antara yang terbaik. Antara anugerah-anugerah yang kamu boleh fikirkan ialah selain pada anugerah berita harian popular tu, anda boleh juga dapat anugerah ni, anugerah pelajaran diraja, pernah dapat daripada pelajar kita, yang mana dia tak sampai berapa minggu dia dapat kerja, and then tak sampai berapa bulan dia dapat gaji ni lebih daripada 6,000 saya dengar. Sebab sangat sangat berpotensi punya akademik dan juga dari segi persatuan dan sebagainya. Anugerah pelajaran diraja, anugerah Naib Chancellor, anugerah Tun Abdul Razak, pingat emas universiti, hadiah buku universiti dan juga beasiswa kanan universiti. Jadi banyak anugerah yang anda boleh impikan dan cuba kejar untuk dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mus. Mungkin peneroh dekan lain ada ingin mengatakan sesuatu sebelum kita habiskan sesi. Dr. Kamarul, silakan. Saya suka nak pesan juga kepada pelajar, jangan selalu rujuk kepada senior berkaitan dengan keperluan citra, kerana keperluan citra sering berubah mengikut sesi kemasukan masing-masing. Jadi sekiranya anda mempunyai masalah berkaitan dengan keperluan citra, jangan ragu-ragu, boleh hubungi saya di baraini@ukm.edu.my atau boleh berjumpa saya di Aras 6. Ataupun boleh juga berjumpa dengan penyelaras saya Dr. Azrina dan juga seorang pembantu Encik Hanafi yang berada di Aras 6, supaya kamu boleh bergraduasi pada masa yang sepatutnya. Itu saja. Dr. Hasni, ada ingin menyampaikan sesuatu kepada pelajar kita? Terima kasih. Mungkin berkenaan dengan pendaftaran perniagaan lah di kalangan para pelajar, sebab saya yakin sebilangan daripada anda telah pun memiliki perniagaan sendiri yang berdaftar dengan SSM. Tetapi saya lihat daripada data yang sedia ada, tidak ramai daripada rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar FEP yang mempunyai syarikat
berdaftar di SSM, dan ini amatlah dialu-alukan supaya pelajar-pelajar yang telah ada bisnes sila daftarkan syarikat anda di SSM, kerana selagi ada nombor matriks, pendaftaran adalah percuma selagi anda belajar, dan kemungkinan pihak kerajaan ada insentif tertentu untuk diberikan kepada pelajar-pelajar, maka inilah masanya peluang yang anda nantikan. Sebab tanpa registration syarikat di SSM, kemungkinan anda terlepas daripada meraih peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan. Itu saja. Terima kasih Dr. Hasni. Last but not least, kita dengarkan rumusan daripada Dr. Khairul Azman. Baik, setelah anda mendengar banyak penerangan daripada penolong-penolong dekan yang lain, termasuk saya juga, memandangkan saya menjaga atau melihat aspek kualiti, dan anda semua terpilih sebagai pelajar di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, anda memang dah mempunyai kualiti yang kami kendaki. Cuma bila anda masuk ke UKM, kami berharap bahawa kualiti anda ini akan dapat dikekalkan, bahkan ditingkatkan, sehingga bakal-bakal majikan, pemegang taruh di luar sana akan melihat bahawa UKM telah dapat mengeluarkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Okey, terima kasih Dr. Khairul Azman. Selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Saya ingatkan di sini, jangan lupa slot seterusnya iaitu slot aspirasi kerja yang akan diadakan pada jam 2.30 petang ini. Jangan pergi ke mana-mana. Selepas jam 2 boleh berada di depan peranti masing-masing. Kita akan share link di medium Telegram dan juga laman sesawang fakulti. Dan slot yang terakhir pada petang ini, kita ada slot tanya PMFEP. Slot ini akan diudara secara khas di laman sosial IG, Instagram. Klik dan search IG kita Family FEP, dan slot ini akan bersiaran secara langsung pada jam 4 petang oleh PMFEP. Jadi saya mewakili pihak pengurusan fakulti mengucapkan jutaan terima kasih kepada penolong-penolong dekan yang sudi hadir menjayakan program kita pada tengah hari ini. Dan akhir kata daripada saya, pohon berangan tempat bertemu, girang rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.